Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang tune in malam ni. Hari ni topik dia best, jadi sebab tu dia ramai sikit, ada 7 orang malam ni yang bersama saya. Topik dia malam ni ialah bagaimana teknologi meningkatkan daya saing usahawan. Okay, so basically benda ni, topik ni timbul sebab saya melihat kepada revolusi industri. So basically kita selalu cerita tentang IR 4.0, Industrial Revolution 4.0 ataupun revolusi industri keempat. Dan sebelum wabak ni, kita selalu membincangkan tentang bagaimanakah bentuk revolusi industri kali ni. Dan masa tu ramai bercerita tentang fully automation dan sebagainya, dan ramai akan hilang kerja. Dan ketika itu perbincangan banyak berkisar pasal adakah kita akan masuk kepada fully automation. Sebab basically ekonomi, bila ramai hilang kerja, bila ramai tak ada kerja sebab digantikan oleh sistem, oleh jentera dan sebagainya, basically orang tak ada duit orang tak ada kerja lah, dan bila tak ada kerja tak ada duit. Bila tak ada duit, ekonomi tak berjalan. So benda tu jadi dundang, sekali COVID datang, totally change the landscape, and kita boleh nampak sebenarnya sedar ataupun tidak, orang kata bahan revolusi industri itu. Dan antaranya yang kita nampak, kalau kita cerita pasal revolusi industri, kebanyakan revolusi industri ni dia memang game changer. Maksudnya orang akan hilang kerja beramai-ramai, akan digantikan oleh jentera, oleh elektrik dan sebagainya. Jadi memang akan berlaku satu perubahan besar-besaran. Dan hari ini sebenarnya sedar ataupun tidak, kita mungkin, saya nak kata besar-besaran tu saya tak pasti, tapi memang kita nampak kesan dia, iaitu kedai online ataupun online buying. Di mana kita nampak hari ni retail memang lagi-lagi dipush oleh wabak ni, pandemik COVID-19 ni. Jadi memang banyak retail, even kalau kita even before the pandemic, kalau kita ke malls ataupun pasar raya, banyak yang kurang orang ataupun dah tutup dan sebagainya. Pasar raya dah tutup dan sebagainya. Jadi bila masuk wabak ni, pandemik ni, lagi teruk keadaannya, dengan retail semua jatuh teruk. Jadi kita nampak teknologi ni semakin mengambil tempat di dalam kehidupan kita. So nampaklah proses revolusi industri keempat sedang berlaku besar-besaran. So hari ini untuk cerita tentang bagaimana teknologi ni dia mempengaruhi ataupun memberikan daya saing kepada dunia keusahawanan ataupun dunia perniagaan, bersama saya ada 3 orang panel. Hari ini bersama saya saudara Razak Zahar, terima kasih saudara Ajak, saudara Ajak bersama kita hari ini, seorang business analyst dan juga apps developer, saudara Bukhari Roslan, blockchain consultant, seorang blockchain consultant yang tak silap saya sedang ada insyaAllah sedang ada proses, orang kata satu sinergi dengan UMP untuk blockchain ya. Tuan Bukhari, betul eh? Ya, betul. Dan juga saudara Azizi Dahlan, one of the brightest minds in system development, kita jumpa, dan juga pembina kepada software Senanglah dan Senang Kira, that is Azizi dengan tim dia lah, basically lah. So 3 orang ni hari ni, saya jemput hari ni untuk berkongsi orang kata pengalaman ataupun what they do and apa yang diorang nampak dalam industri teknologi, especially on software. Sebab bila saya cakap pasal teknologi ni, saya kena terangkan teknologi ni dia ada 2 part. Basically engineering pun teknologi, jentera dan sebagainya. Tapi hari ni kita bukan cakap pasal benda tu, kita cakap pasal more to software, benda-benda yang non hardware lah basically lah. Okay, so to kickstart benda ni, mungkin kita boleh dapatkan setiap panel tu say, orang kata perkenalkan diri and what they do. Tapi mungkin kita boleh mulakan dengan Razak. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Jamali dengan kawan-kawan lain untuk jemputan hari ini.
Seperti mana sedia maklum, saya merupakan seorang business analyst dan sebelum ni saya terlibat dalam beberapa projek IT lah. Start daripada network engineer, daripada network engineer saya pernah terlibat dengan telecom infrastructure punya installation. In fact, waktu lepas ITM dulu pun saya start daripada bawah, start daripada repair komputer, lepas tu belajar pasang server, kemudian sampai ke level belajar pendawaian untuk telekomunikasi dekat rumah dan pejabat. Dan saya juga pernah lah dalam 3-4 tahun jadi kontraktor pemasangan, time tu streaming lah, tak ada Unify lagi. So dari situ saya bina saya punya kerjaya. Part of that saya ambil jugalah professional certification. Cuma yang paling latest saya acquire business analyst sebab saya diberi peluang secara tak sengaja pun untuk terlibat dalam projek yang memerlukan peranan seorang business analyst untuk menterjemahkan keperluan stakeholder dan juga pengguna. Dekat situlah peranan saya sebagai business analyst. Jadi dulu saya pun memang tak nampak kepentingan ni sangat. Sampailah saya pernah involve jadi dalam one of the government punya project. Tentu saya jadi junior and then senior pun dah move up ke tempat lain. Saya diberi tanggungjawab untuk jadi senior team lead. Dan sempatlah saya bekerjasama dengan beberapa syarikat daripada luar negara, daripada Singapura, daripada New Zealand, daripada Australia dengan US untuk duduk dalam komuniti business analyst di sana dan banyaklah saya belajar. And then penting tak penting business analyst ni adalah dia adalah consider macam jambatan antara satu project manager, satu pengguna, satu lagi itu adalah empunya kepada sistem. Kalau tak ada dia, projek still boleh berjalan tapi sukarlah nak buat dari segi kita panggil deliver. Dan kebarangkalian untuk kegagalan tu agak tinggi dengan kalau tak adanya sistem analis ni. Sebab tu kalau dalam kebanyakan contoh macam projek IT dekat luar negara lah kebanyakannya yang dia memang betul-betul guna pakai sistem analis ni. Part of that of course pasukan teknikal lah, kena power lah. Itu sedikit tentang saya. Sekarang ni saya banyak buat macam sistem kecil-kecilan lah untuk memenuhi keperluan untuk syarikat-syarikat yang ada. Okay. Apps building. App dan web application dan web based application. Ada setengah tu kalau perasan kat dalam saya punya wall, saya banyak buat R&D. R&D ni kadang sekadar nak muas hati lah. Muas hati boleh buat web, boleh buat. Nanti ada soalan yang best saya nak tanya pasal web. Tapi kita pergi pada dua panel lagi. Mungkin Bu Fahmi boleh perkenalkan diri serba sedikit on what you do. Blockchain. Sebab blockchain ni something new kan. Kan nak kata something new lah, tapi saya yakin tak ramai tahu blockchain tu apa or what it does lah. Basically mungkin boleh terangkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jamali dan kawan-kawan. Basically saya belajar dekat Jepun on the electrical electronic dan kerja dengan multinational company lah dari company Jepun. And then start from 2018-2019 saya terlibat secara agresif lah dengan blockchain, attend few seminar. Then kita pun one of the project lah on the cryptocurrency exchange and everything. Then sekarang more on kita banyak on the education part. First kita adalah the first kita dah sign MOA dengan UMP. Kita adalah the first diploma blockchain engineering di Malaysia yang ada diploma. Blockchain courses dia ada banyak. Dia ada courses by ada Taylor College, ada Sunway College. Tapi untuk part diploma, this is the first in Malaysia yang mana tie up dengan IPTA. So it's quite big lah. So mungkin kita akan start panggil student untuk masuk enroll bulan 12 ataupun bulan 1. So blockchain ni apa application dia? Blockchain ni kalau kita boleh, saya pernah terang dekat orang dan dia tak pernah faham. So saya simplify kan. Saya jumpa satu benda untuk simplify kan dia adalah dia kata internet, dia adalah internet dan internet call it internet 2.0. Sebab internet kalau internet dia boleh hantar send data, dia boleh send gambar. Dengan internet dia boleh send gambar, dia boleh send, tapi gambar tu dia is not dia tak pindahkan gambar, tapi gambar tu duplicate.
So satu orang A dia boleh hantar gambar dekat B. Tapi kehebatan blockchain disebabkan dia encrypted everything, the data, everything, dan kelebihan dia, we call it internet 2.0 sebab dia dapat transfer asset. Kalau internet dia boleh hantar contohnya gambar tu duplicate. Tapi contohnya internet blockchain dia hantar Bitcoin, satu Bitcoin contohnya ataupun 0.01 Bitcoin, daripada A ke B, daripada A tu kalau dia guna internet maka dia duplicate, tak jadilah. So dia benda tu multiply. Tapi dengan sistem blockchain maka aset dapat dipindahkan. Hilang dekat sini dapat. So it's secure. Dalam bahasa mudah dia, it's something unique yang kalau aku transfer dengan kau, it will no longer be with me. Dia akan dengan kau lah. Yes, betul. Itu benda yang senang faham lah. Salah satu benda yang features yang dia ada, dia decentralized. Macam sekarang semua kalau kita duit kita go through bank. Contohnya kalau kita nak hantar pergi kat Jepun luar negara, kita perlukan bank kan. Ada intermediary kan, orang untuk sahkan transaksi. Tapi blockchain dia semua disahkan oleh nodes of computer ataupun kita panggil miner. Yang mana komputer ini sangat ada jutaan komputer yang bersambung yang mengesahkan transaksi tersebut. Jadi tak perlukan orang intermediary lah, orang di tengah-tengah tersebut. So sebab tu kelebihan blockchain tu lah. So ini blockchain is new, tapi is not part of IR 4.0. Dia saya boleh tambah satu lagi lah. Cabang yang ke-10 lah adalah IR 4.0 ni, is a blockchain. Dan dia besar lah. And then sebenarnya topik yang saya suka ni sebab dia ada teknologi dan keusahawanan. Actually kalau kita go back to kita punya history, zaman kita dulu-dulu, zaman orang kerajaan Kedah dulu pun, mereka ada kilang besi dekat tamadun Sungai Besi kan. Sebab di situ mereka ada teknologi, dan dengan teknologi itu dikembangkan, dengan keusahawanan itu berkembang dengan teknologi. Kita gerak balik dekat Melaka ada teknologi persenjataan, ada senjata yang hebat, ada terakul, ada ni, dikatakan masa orang Portugis datang 800 meriam bawa balik. Kemudian dia ada teknologi perdagangan, teknologi untuk untuk pelayaran kan. Semua digunakan teknologi. Orang Melayu ni mereka terkehadapan dalam bidang teknologi dan juga keusahawanan. Ini dua sifat yang ada kat orang Melayu. Dan sebab tu kalau boleh benda ni kita gembar-gemburkan lah kan, supaya yang mana dalam diri orang Melayu, orang Islam ni, dua sifat ni adalah kehadapan. Betul. Saya rasa benda itulah yang sikit saya punya permulaan lah untuk. Terima kasih. Okay, last kali Azizi. Okay, Azizi, tell us about yourself and what you do basically, and what are you currently doing juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih. So serba sedikit lah saya secara ringkas lah untuk perkenalkan sikit. Saya Azizi Dahlan. So kepakaran saya adalah dalam IT development lah, software development dan apps development. Saya juga founder pada Senanglah dan juga Senang Kira. So apps untuk automasikan perniagaan di dunia online dan terutamanya khususnya untuk social media. Dan saya telah bergiat dalam dunia keusahawanan ni sejak tahun 2011 lagi. So dari 2011 tu macam-macam masalah yang saya dan rakan-rakan hadapi. Rakan-rakan ni yang saya boleh kata bukan puluh-puluh, ratus-ratus dan ribu rakan-rakan usahawan saya mengalami masalah yang sama. Sebab itulah kita keluarkan sistem-sistem Senanglah dan Senang Kira. Kalau pada siapa-siapa di luar sana yang nak tengok tu bolehlah nanti Google senang.lah dengan senangkira.my tu. Itulah serba sedikit tentang saya. Okay. Kita ajak data keluar. Lagi dia cuba masuk balik. Okay, but show must go on. Tadi saya ajak dia cakap pasal tentang web development. Okay, I'm going to start dengan my first question ialah tentang web development. Okay, benda ni tentang digital presence dan saya berpendapat tak ramai orang luar sana, especially usahawan, lagi-lagi usahawan baru ni, sedar tentang kepentingan digital presence. Sebab okay, normally bila orang bagi contohlah dia promo barang dia dan sebagainya, ataupun dapat mana-mana daripada flyers WhatsApp dan sebagainya, saya tak tahu orang lain lah, tapi kalau saya sendiri,
benda pertama saya buat, saya check FB dia, FB page dia. Nombor 2, saya check web dia. Basically web ni dia you punya image lah, you punya image, you punya it builds trust. Dia maksudnya kepercayaan kita kepada brand tu, maksudnya dia wujud, kita boleh cari dia punya info dan sebagainya. Tapi web ni pada pandangan saya lah, tak ramai usahawan terutamanya Melayu dan Bumiputera yang faham tentang kepentingan web, faham tentang kepentingan digital presence, dan juga ataupun kalau ada yang nak buat pun dia ambil sekadar ada. Maksudnya web tu tak responsif, tak berjalan dan sebagainya. So benda ni betul ke tidak? Adakah betul sebenarnya kebanyakan usahawan kita tak sedar tentang kepentingan digital presence dan tak sedar tentang kepentingan perlunya sebuah web? Apa pandangan korang? Siapa yang boleh nak jawab tu? Kalau digital presence ni Khalid lagi power lah pasal dia berkaitan dengan reputation. Sebab digital presence ni dia subjektif. Sebab bila kita cakap digital presence, macam sekarang saya dah terlibat dengan projek yang related dengan media sikit-sikit. Saya pun tak pandai mana media ni, saya belajar. Pernah kerja dengan Cik Khalid apa semua ni. So saya rasa digital presence ni kadang-kadang isu dengan usahawan kita ni, dia rasa internet ni hanya sekadar medium. Bila dia rasa hanya sekadar medium, dia macam buat acuh tak acuh lah, janji ada. So sikap janji ada ni yang jadi isu kenapa kebanyakan usahawan kita, especially yang baru-baru ni, dia boleh spend kat benda-benda lain, tapi kalau benda yang macam web, sistem, dia sangat kedekut. Seolah-olah semua benda berkira, and then katakanlah contoh paling mudah lah macam ni. Katakanlah dia baru start online business, dia boleh lah nak beli t-shirt ke apa benda ke untuk so-called kata branding, senang orang nampak. Padahal dia tahu yang orang sekarang spend masa lagi banyak dekat telefon, dekat online. Kenapa dia tak nak spend banyak dekat situ? Most of it, dia orang sangat-sangat berkira. So kalau digital, so benda-benda ni dia akan effect pada dia punya reputation dia sendiri. Bila orang cari dia tak jumpa, bila orang cari dia dekat Facebook tanya kot lah kawan-kawan lain pernah terjumpa dia, tak ada. So susah lah. Susah. Tambahan daripada tu sikit, kalau saya boleh tambah. Selain daripada Tuan Jamali, selain daripada website, kadang orang ni usahawan kita dia terlepas pandang sosial media lain. Kebanyakan untuk wujudkan online presence ni, biasanya lah kita fikir sekadar ada Facebook page cukup lah kot. Tu banyak usahawan kita yang mana sepatutnya kita bukan saja ada Facebook, kita sepatutnya kena ada YouTube, kita kena ada Twitter, kita kena ada LinkedIn, kita kena ada Pinterest, kita kena ada semua termasuklah website. Supaya bila orang cari dekat carian Google dan sebagainya, kita punya informasi tu ada di muka surat yang pertama. Tak adalah orang kena cari di muka surat yang belakang-belakang tu. Muka surat pertama tu wujudnya website presence kita. Barulah kita punya daya saing kita tu ada dengan kompetitor-kompetitor kita yang jual barang-barang dengan kita. So that's why soalan sikit. Silakan. Sebab saya nak tanya, aku punya pendapat lah, aku rasa kita sebenarnya ada banyak pakar, ada banyak yang terror dalam bidang-bidang dia sendiri, web development, blockchain, semua ada. Tapi masalahnya kita tak unite, and at the same time kita a little bit marginalized by the current. Sekarang ni ada website yang fokuskan untuk tech, ada website yang macam magazine, online magazine yang fokus untuk tech, tapi it doesn't cover us. When I say us, faham lah kan? Tapi kita marginalize sikit. So maybe aku rasa what someone can do is like to label, and kalau a directory or a magazine yang boleh memudahkan juga kita jumpa. Will that be helpful lah untuk nak list down technologies and siapa yang terror kat sini? Because right now aku pernah dengar korang, tapi pernah tengok macam Razak pernah jumpa, but it's still behind tau. Macam orang lain yang company lain yang ke depan lagi sebab dia orang dah lama and they dominate the scene. For example lah, the SEO semua dia orang dah conquer lama, susah kita nak beat. So do you think ada masalah ke kat sini for us nak ke depan?
Boleh saya jawab sikit silakan. saya punya opinion lah. Saya punya opinion mungkin sebab kita ni orang kita lah, bila cakap kita kita berpecah. Yes. Kalau kita tengok masing-masing nak buat, contoh pasal e-commerce. Cerita pasal e-commerce, masing-masing nak buat e-commerce je. Contohnya NGO Islam ni dia nak buat e-commerce dia sendiri. NGO Melayu ni nak buat e-commerce dia sendiri. Dia tak nak bergabung kan. Sebab bila bergabung maka benda tu akan jadi besar pasal market orang kita ni besar kan. Tapi bila dah makin dipecah-pecahkan, maka kek itu dah dipecah-pecahkan, dia tak boleh bersaing. Kalau tengok ranking e-commerce, nombor 1 Shopee, nombor 2 adalah Lazada, yang ketiga PG Mall, Public Good kan, not owned by us lah kan. Tapi benda tu kalau lah bagi saya lah, boleh kita bersatu the technopreneurs, the e-commerce punya side, semua setuju untuk gunakan satu dan kita kembangkan benda tu, dan saya rasa dia punya digital presence tu akan nampak besar lah. That's my opinion. Dia apa sebenarnya? Okay, kalau yalah, basically semua technopreneurs ni selain daripada brothers in arms dalam industri ni, pada masa sama juga diorang competitor kan. So macam market Malaysia ni cukup besar tak untuk semua orang nak compete sama-sama, macam yalah kan, semua ni, dan benda ni nampak masa PKP ni, yang saya nampak on delivery lah. Delivery ni sekarang ni kebanyakannya memang style macam Lalamove, GrabFood dan sebagainya kan. And benda ni sangatlah technology based. Everything is technology based on delivery ni dekat situ kan. Tapi market tu cukup besar tak untuk kita ada lambakan delivery ni? Sebab baru-baru ni lesen untuk syarikat kurier baru telah dibekukan selama 2 tahun. Kan benda tu kan, nak kata sebab saya pun ada simpan impian nak ada delivery company sendiri. Tapi mula-mula tu rasa macam nak marah. Tapi pada masa yang sama saya kadang-kadang risau juga kalau market tu tepu. Maksudnya nanti sampai bila dah terlampau tinggi dia punya competition, mula main potong harga, dan bila main potong harga ni yang sakit dia rider lah, tukang hantar barang ni apa semua. Tapi itulah dia, market kita cukup besar tak untuk cater semua technopreneur dalam Malaysia ni. And apa sebenarnya ciri-ciri yang okey, yang diperlukan untuk kita push out keluar? Sebab kebanyakan company app yang app based, saya tengok kebanyakan dia punya after one point, kebanyakan dia punya dana dia, maknanya dia punya grant ke, dia punya fundraising ke, I think like 70 to 80% diorang push to marketing basically kat situ kan. So macam mana bagus pun you punya app, powerful macam mana pun, kalau you punya marketing out terus benda tu dekat sana kan. So what do you think about it? Benda ni saya saya utarakan pendapat kan. Kalau ikutkan lepas keluar berita tu, saya sebenarnya pun agak bersetuju. Walaupun of course kalau ikutkan dari rakan-rakan yang nak terlibat dengan industri buat delivery ni mungkin tak setujulah. Semua akan claim peniaga akan ada masalah. Ya, yang saya nampak sekarang ni player yang sedia ada ni sama ada dia kena tangani isu masalah rider, kebajikan rider, dia kena tangani. So that barulah kita boleh define ada player baru boleh masuk ke tak. Sebab macam saya nampak current player banyak je barang yang dia tak deliver. In fact time PKP tu saya nak beli PTI. Kata seminggu lalas, esok nak raya baru dapat. Barang-barang lain tu pun saya rasa ramai je pendengar dekat luar tu macam ada masalah delivery. Ada juga yang kadang dapat cepat, ya kira nasib lah kan. Tapi bila kalau perasan time PKP, in fact kalau yang kenal saya tu mungkin pernah tahulah, yang saya pun ada pernah try nak buat some delivery punya project, tapi tak berjalan sangat lah sebab competition tu terlalu tinggi, and then dengan requirement tu yang terlalu macam semua nak very customized, and then very nak semua yang banyak nak try ni kebanyakan dia semua assume boleh tak kita dia punya keadaan dia macam
Diorang assume nak bagi dekat rider banyak ni, nak makan commission banyak ni, semuanya nak try, nak lawan harga, nak ambil paling murah, tapi tak boleh long term lah. Sebab dalam disruptive industries ni, dia bukanlah macam even though kita jimat some item, kita boleh potong kau-kau harga kat situ. Dia ada banyak lagi benda lain yang kita kena consider. Disruptive tu lah dari segi pengalaman pengguna. Itu yang kita kena tekankan, bukan dari segi yang cost. Cost tu is different path. Itu memang kena dapatkan banyak pandangan pakar lah dari siapa yang pakar dalam bidang kewangan investment kan. So baru boleh kita cakap okay, dengan adanya tech ni, benda ni boleh jadi lagi murah. Yang tu saya after few years dalam industri, saya tengok banyak kita dah salah anggap lah. Kita dah salah anggap, kita rasa kos teknologi tu dah murah, kita boleh lawan harga. Ramai, sebab kalau perasan macam dalam komuniti IT, banyak je kadang-kadang kita beli some sort of ready-made script, orang nak buat projek dekat luar kan. Dia kata okay, you beli ni, you boleh buat business food delivery, you beli ni, you boleh buat ni, you customize sendiri. Tapi eventually bila banyak yang nak buat macam tu, dia nak masuk market, dia assume okay lah, dia start teknologi murah and then nak lebihkan marketing, tapi on the same time dia nak lawan harga. Itu memang tak boleh. Memang tak boleh. Aku nak tanya soalan praktikal sikit this is a simple, katalah aku start a business and aku just nak Twitter account, Facebook account, and aku nak automate ni and nak bagi script ni. Where do I source for? Siapa yang boleh bantu aku daripada segi ni? Contohnya aku nak ada script respond ke or a chatbot ke. Okay, what can you guys offer right now? And how the pricing around that range? Azizi ke Razak? Azizi lah. Kalau bab-bab automate kan, online presence punya social media apa semua ni, bolehlah cari senang lah. Okay. Ni kita ada macam-macam. Boleh share screen, boleh share screen. Kalau kelemahan usahawan kita. Tunjuk sikit. Share screen. Senang lah. Tak apa, you take time, biar nampak sikit sambil tu boleh cakap. So audience, because benda ni kalau kita tak cakap, tak tunjuk, orang tak tahu. But I know that benda ni boleh buat. So kita ajar orang share. So lepas ni dia cari kau. Sebab kalau tak tunjuk, orang kata apa benda ni kan. Benda ni kita nak kena hold hand sikit lebih. Okay, Chun. Terus. Itu aku search kan. Ni website kita lah, website Senanglah ni. Senanglah ni kebanyakan usahawan kita lah. Kebanyakan usahawan kita ni benda digital ni diorang pandang remeh. Menyebabkan diorang buat semua benda kalau boleh, semua benda bos dia kalau boleh, bos dia sendiri nak buat. Betul. Aku faham. Kalau dia run the business, dia lah nak pergi hantar barang. Okay. Dia lah. Okay, tunjuk, cuba ceritakan sikit Senanglah ni, apa, try to sell Senanglah to me now. Macam mana kau nak the value of Senanglah, sikit lah 5 minit je, ada ruang sikit. Apa Senanglah ni buat? Daripada benda-benda manual semua, segala-gala manual yang kita buat tu, kita automate kan dengan adalah beberapa sistem. Yang pertama Senanglah Link. Untuk Senanglah Link ni boleh auto capture nombor telefon dekat komen, dekat inbox, agihkan terus kepada team sale. So tak adalah nak kena ambil manual, copy paste kat komen, ambil dekat inbox. So Senanglah Link ni tapi dia boleh masuk dalam Instagram terus. Dia boleh bagi terus. Instagram, Facebook. Facebook pun kita boleh capture. Tapi kalau tempat-tempat lain belum ada lagi lah. LinkedIn apa semua tu tak ada lagi lah. Tapi ini untuk business yang baru start ke ataupun dah medium sikit lah? Boleh juga, baru start pun boleh juga auto reply. Menarik ni. This is very good. Baru start kena, sebab kalau kita baru start, kita buat iklan, orang tinggal nombor telefon. Kebanyakan baru start ni, dia orang tak perasan kalau ada tinggal nombor telefon. So akhirnya, walaupun 1-2 nombor telefon yang tertinggal tu, dia rugi. Rugi sebab apa? Tak close. Tak berjaya close. So Senanglah, walaupun orang tu baru start, iklan baru nak buat RM30, RM50, ada nombor telefon, dia terus dia bagi pada diri dia sendiri ataupun tim dia sendiri. I see. Interesting. So, yang kedua ni macam Senanglah auto reply, boleh reply komen, boleh ada chatbot. Dan ketiga ni Senanglah copywriting, boleh buat 365 ayat untuk kita buat posting terus.
So posting tu boleh buat post dekat Twitter, boleh post dekat Facebook untuk konten-konten harian lah. Across platform across platform. Platform apa dia? So, Semua boleh. semua boleh. So untuk macam Sosimate ni, Sosimate boleh buat cross platform posting tadi tu. Boleh post ke semua yang ada. Twitter, LinkedIn, Telegram, Telegram kalau ada Telegram channel dengan Telegram group, Facebook group, Facebook page, Sosimate ni semua boleh buat posting tu. So Okay, aku nak tanya satu soalan. Ya. Rather than aku, okay, this is the decision making yang businessman akan buat. Sama ada aku boleh beli dengan kau this app ataupun aku boleh hire seorang intern buat benda ni. Okay, what's the difference? Aku nak. Okay, bayangkanlah hire intern. Hire intern, orang intern dia punya allowance dia paling rendah lah RM300 lah. Murah. So murah habis RM300. Tapi bila kita guna untuk setahun, ni seorang setahun, RM300 tadi jadi berapa? Kali 12 apa kan? 3,600. 3,600. So dengan sistem kita ni boleh buat kerja orang seorang tu tadi dengan hanya RM600 setahun. So dia jimat masa, dia jimat terus automatik. I'm bored. I'll get in touch with you. Korang buat sales ke dalam ni? Sama je. Kita buat practical terus. Real life business. Berfungsi pandangan. Tak, aku memang nak pakai benda ni. Aku sebenarnya tak tahu. Aku dah tahu Python dah sikit-sikit tapi macam malas lah nak buat sikit sebab ada dah benda tu. 600 je. Aku duk ingat macam 3-4 ribu sebulan ke macam tu. Dah murah dah. Okay, aku dah settle lah. Next korang tanya pula. Tu ada Nami unmute dulu. Nami suara tak dengar. Mic kau tak connect. Boleh try lagi sekali Nami, cakap. Tak dengar. Tak dengar. Okay. Dia aku tanyakan untuk kau Nami. Aku tanyakan. Bagi Jamali tanya. Nami ni dia duduk kat luar. So dia tanya, dia tadi sebelum kita mula tadi, dia tanya, dia kata, aku dekat sini, dia kata, cuba kau bagi satu cadangan, apakah teknologi yang macam sesuai untuk aku senang untuk aku, apa orang kata, connect. Sebab dia ni sekarang ni, daripada dah 3 hari dah, dia tak ada line, kejapkan dia tak boleh masuk dan sebagainya. So ini ialah saya rasa isu orang dekat luar bandar dan bila saya balik kampung di Batu Gajah, kadang-kadang saya pun pelik sebab macam contohlah sebab saya ambil pengalaman sendiri Batu Gajah. Orang ramai, perniagaan memang banyak tapi internet dia memang teruk. So Nami tanya, dia kata macam mana aku dekat peluang ni, teknologi apa yang aku kena gunakan. So basically kita cakap tadi, kau ni kalau bagi gadget apa, high end apa sekalipun, kalau internet tak ada memang tak boleh buat apa lah basically. Dan ini ialah internet ni dah jadi keperluan asas, kadang orang kata dari keperluan asas, dan orang dan sedihnya ialah di luar bandar besar tak coverage internet memang sangat teruk. So sekarang ni ialah tadi ada bincang, mungkin ajak boleh ulang balik benda tu sebab saya ada seorang ramai je yang macam yang nak ada cara untuk provide internet, ada yang guna a system of satellite constellation under low orbit untuk bagi internet kepada kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan ajak ada cakap tadi tentang satu company ni yang menarik, dia punya macam mana dia boleh bawa internet signal tu kepada kawasan-kawasan pedalaman. Boleh tak ulang balik benda yang kita bincang tadi? Okay. Kalau pada awal discussion tadi, saya dah menyebut ada satu company nama dia Casific. Casific ni is syarikat daripada Europe. So apa yang dibuat adalah kalau tak silap dalam November 2019, dia dah bekerjasama dengan Elon Musk untuk Starlink punya projek, di mana dia plan untuk widen coverage untuk satellite broadband, especially dekat kawasan-kawasan pedalaman dekat Malaysia. Terutama time tu dia fokus pada Sabah, Sarawak, and then dekat Papua New Guinea, ada certain part dekat Indonesia.
So tak pasti apa government punya planning time tu. Cuma yang daripada info yang kawan-kawan bagi tahulah, macam TM dah dapat certain amount, yang disclose amount, and then dia tak run sangat projek tu. Ada yang kata yalah birokrasi punya isu kan. So kalau ikutkan dengan 2020 ni, sebenarnya bagi saya dah tak logik kalau ikutkan isu-isu internet dekat kawasan pedalaman ni wujud lagi. Satellite internet sememangnya boleh, walaupun dia tak laju, dia dapat, tapi dia consider stabil lah. Dalam 10 meg ke 15 meg tu dah consider okey lah. Kalau tak dapat 10 meg, 5 meg tu pun sebenarnya dah cukup bagus. At least kalau dalam nak setakat nak download simple punya website, application, tak adalah nak kata buat video streaming sangat kan. So Pacific yang last news, kalau siapa yang boleh Google Pacific Broadband Malaysia, carilah, memang ada news dekat dalam November 2019 dia pernah buat ada usaha. Tapi saya tak pastilah apa yang berlaku selepas tu. Cuma kalau perasan macam Sarawak, negeri Sarawak saya kira antara negeri yang sangat bagus lah dari segi macam mana dia bentuk hala tuju ICT. Di mana negeri Sarawak dia ada inisiatif dia sendiri untuk buat saya tak pasti satellite broadband ke apa ke, untuk menyelesaikan isu masalah internet dekat kawasan pedalaman. Kalau ikutkan macam Sarawak, dia ada one of the syarikat dia kita panggil SIGN, syarikat something related dengan ICT lah. In fact kalau perasan macam projek mahkamah yang ada guna AI apa semua ni kan, yang pernah keluar dekat news before this pun, itu pun sains yang buat lah. Saya memang bagi tabik lah dekat syarikat sains ni, walaupun dia bukanlah macam player ala-ala besar yang biasa kita dengar dekat KLSE, tapi dia berjaya lah. In fact banyak je projek yang consider, kita assume banyak MNC je yang boleh terlibat, tapi sains ni boleh selesaikan lah. Dia ada duit, dia ada tenaga yang bagus, dia boleh deliver. So kita kalau ikutkan expectation lepas government dah bertukar tampuk pemerintahan tu, sepatutnya masalah tu dah diselesaikan, tapi malangnya dia still berlaku lagi. Ni something yang saya tak pastilah kerajaan yang macam mana yang rasanya boleh selesaikan masalah ni. Kerajaan langit ke kerajaan mana ke saya tak tahu. Bagi saya tak logik, sangat tak logik. Ya, betul. Ya, ada lagi tu saya tanya ni. Ada ni yang tak tahulah Ajak tahu tak yang pasal Facebook Aquila drone. Dia macam ya. Dia tembak internet Terbang. kat pedalaman. Boleh juga tu. Itu menarik. Dengar projek tu dah cancel. Tak tahu. Cancel lah. Facebook Dengar tak sure. Aquila drone. Tanya. Ada. So, nanti korang Google tengok kan. Menarik. Saya cakap dengan Nami tadi. Dan yang menarik ni ialah benda kita borak semua ni, tapi kebanyakan soalan yang kita dapat dekat page sebenarnya tentang blockchain. Kita tentang benda ni semua kan. Cuma tentang blockchain. Sebab Blockchain ni seksi sikit lah. Dia bukan seksi, tapi dia mungkin something new. Dan blockchain ni selalu orang kaitkan dengan Bitcoin. Dan Bitcoin ni korang tahulah, dia punya image tu ada yang mungkin ada orang tak berapa baik, dan orang cerita Bitcoin ni ialah currency yang digunakan di dark web untuk bunuh orang, untuk apa benda, bla bla bla. Okay, so ada beberapa soalan menarik tentang Bitcoin ni. Ada beberapa, kita ambil satu-satu dulu. Okay, seorang daripada Syaril Fazmi Musa. Okay, dia tanya tadi apa? Apa kelebihan blockchain kepada usahawan kecil dan SME? Usahawan SME dia biasa kalau usahawan SME ni mungkin kuranglah sikit dia punya efek tu. Dia biasanya dia lebih kerangka yang besar lah. Biasanya macam tu. Tapi ada juga SME mungkin saya pergi startup kat Malaysia dah ada Luxtech, dia buat untuk sahkan apa originality. Contohnya kasut Nike, dia dah tie up dengan blockchain, so dia boleh tahu kasut Nike ni daripada kilang mana, sudah originality kat situ. So itu antara company yang ada kat Malaysia lah yang buat. So untuk usahawan kecil, actually blockchain is a long journey lah.
Dia banyak benda nak kena buat masa ni kiranya environment. Kiranya blockchain ni untuk application untuk IKS tu mungkin tak apa nampak lah sebab dia more towards security of data and what not, mungkin dia dipakai di level atasan dan mungkin later on baru dia akan ada spill over effect kepada SME. Betul. Betul. Okay, ada lagi soalan yang menarik pasal Bitcoin ni. Bitcoin bukan blockchain. Okay, Nami, Zul. Saya nak tambah tadi, macam apa yang Tuan Bukhari kata tadi, betul. Tapi kan saya nampak akan datanglah bila mana especially finance punya service provider macam all this bank dah mula adopt on blockchain. Dari segi macam kita punya remittance kan, duit transfer apa semua tak ada lagi isu on down ke lagging ke kan. Sekarang kan kita kadang ada masalah on the issue on especially kalau kita ada duit business yang transfer in and out negara kan. Betul. So kalau kita dah satu hari nanti bila teknologi dah matang dari segi penggunaannya, barulah efek tu akan sampai ke SME. Sekarang ni buat masa ni memang kurang lah. This is blockchain Zul ada teknologi blockchain. Okay. Alright. Wah, ada jugalah dia punya ni. Okay. Soalan daripada Hafiz Majid. Saya ada soalan tentang blockchain tapi sebenarnya dia tentang Bitcoin. Saya ada soalan tentang blockchain. Apa kelebihan atau kemungkinan buruk yang akan berlaku sekiranya setiap transaksi tidak dikawal oleh kerajaan? Sebab benda ni dia echo apa yang Nami cakap tadi. Blockchain ni dia decentralized. Dia decentralized, jadi selalu Bank Negara Malaysia ada isu dengan Bitcoin ni. Boleh terangkan pada saya macam mana sistem Bitcoin ni boleh diguna pakai di Malaysia? Adakah soalan itu sesuai untuk? Boleh. Boleh. Okey, betul. Bitcoin memang dia ada satu isu, dia tidak legal tender dekat Malaysia. Okey, kebanyakan maksudnya orang pergi kedai dia tak boleh pakai Bitcoin untuk beli burger contohnya, tak boleh. Tapi untuk beli Bitcoin sebagai saving ataupun untuk transaksi dah dibenarkan oleh Security Commission. Ada 3 exchanger yang dah dapat approval daripada SC. So at least orang-orang Malaysia yang nak beli Bitcoin dia ada macam sedap hati lah, maksudnya ada backup by BNM. Anything happen dekat ada 3 lah, saya tak nak sebut 3 tu. So 3 tu anything happen that can report to SC, so anything SC can do something lah on that. Sebab tapi on the bigger aspect actually Bitcoin ni adalah salah satu produk yang paling famous. Sebab dia start pada tahun 2008 tak salah saya. 2008 Satoshi Nakamoto kan dia start benda tu. Dan sebelum actually dia lah produk Bitcoin blockchain yang pertama. Bitcoin adalah produk blockchain is technology. Dan sebelum tu orang nampak Bitcoin, tapi tahun lepas 2018 Bitcoin jatuh dan orang mula nampak apa tu teknologi blockchain. Dan actually kebanyakan negara mula engage yang boleh nampak sebab ada masalah dengan BNM. Kenapa BNM tak nak terima Bitcoin? Sebab yalah BNM mestilah nak kawal transaksi dan mereka tak nak ada apa unsur-unsur lain yang jaga. Jadi apa yang mereka buat? Satu masalah yang happen dekat Facebook cuba nak keluarkan dia punya token dia punya currency dia namanya Libra. Sampai sekarang, tahun lepas lagi bulan Mei, sampai sekarang tak lulus. US Senate tak lulus. Sebab apa tak lulus? Sebab dia kata ini dah menghilangkan peranan bank. Sekarang Facebook nak jadi bank. Dia punya inisiatif kalau baca dalam white paper is to unbank the unbanked people. Orang yang tak ada, sebab semua ramai orang, contohnya orang kat Afrika, mereka ada social media tapi dia orang tak ada bank. Ini impian Facebook lah. Tapi bank nampak benda ni ancaman untuk mereka. Jadi tapi mereka berminat dengan blockchain. Mereka berminat dengan blockchain. Apa yang mereka buat? Mereka nak buat central bank digital currency. Macam lagi currency backed by menggunakan blockchain tapi backed by contohnya yen contohnya China yuan. China dah start benda ni. Dekat dia dah start dia punya first pilot dekat Shenzhen tak salah saya. So benda ni yang diorang agreed untuk guna sebab masih ada peranan bank dekat situ. Cuma menggunakan sistem blockchain. Okay lah, at one point kalau kita ni suka baca tentang
orang kata agenda bank, capitalist, Rockefeller and whatnot, apa benda semua, of course kita akan nampak macam bank yang cuba untuk clamp down on orang kata currencies yang bank tak boleh kontrol ni sebagai satu cara untuk diorang kontrol kita lah basically. Tapi pada masa yang sama, kalau duk fikir juga, kalau macam ada setengah benda yang kalau dia decentralized, dia agak haywire juga benda tu dekat situ. Ini pandangan saya lah. Bukan bersetuju dengan bank apa benda semua. Of course kita nak ke arah tu, tapi saya boleh fikir, saya boleh bayangkan jugalah dia decentralizing ni dia akan ni kita ni sebab benda ni dia echo apa yang Kausa Rozmal tanya. Soalan pasal blockchain. Bitcoin ni orang suka sebab decentralized, maknanya tak percaya governing body macam central bank. Mampu ke Bitcoin hilangkan kepercayaan orang terhadap bank pusat? Kalau ya, apa impact dia? Dia bank dah tak ada lah nanti. Dia ajak nak sambung. Ya. Ajak tengah cari ilham. Itulah untuk hilangkan kepercayaan orang terhadap bank pusat ni, actually the first idea of Bitcoin sebab adanya masalah dekat bank. Okay. Adanya masalah dekat sistem institusi keuangan masa tu. Saya tak ingat nama company tu, dia bankrupt dan affected. Ada slip over dekat orang yang invest dekat company dekat bank tu sebab dia decentralized. Jadi a group of people, satu channel komodo, dia create Bitcoin and untuk avoid this transaksi conquered by bank, dia menggunakan sistem. Sistem tu dipanggil kriptografi. Dan sampai sekarang tak ada orang lagi yang boleh hack Bitcoin. Dia mungkin ada attempt untuk hack Bitcoin, tapi sampai sekarang tak berjaya. Sebab dia telah dijaringkan dengan ribuan jutaan komputer. Sampai sekarang tak berjaya. So it's very secure. It's very secure. Dan itu Bitcoin lah, dan sekarang makin banyak aplikasi Ethereum semua. Tapi bila benda tu baru, maka mesti ada macam Bitcoin sampai sekarang tak ada sebab dia is very large. Tapi kalau macam tu benda-benda baru, coin-coin yang baru, ada smart contract yang baru. Smart contract ni one portion of the blockchain. Ada masalah bila dia ada bugs. Dia ada bugs, satu coin baru. Sekarang ni orang buat satu yang very hype kalau dunia Bitcoin, dunia cryptocurrency, dia panggil DeFi, Decentralized Financial. Orang sebelum ni orang nak pinjam duit, orang akan pergi dekat bank, so pinjam duit daripada bank, dia akan dapat dia akan dapat kena bayar bunga macam tu. Bank pun dapat duit daripada orang yang invest money. And this DeFi adalah untuk connect orang yang nak pinjam duit dengan orang yang nak meminjam duit. Terus everything on the smart contract, on the blockchain itself. And ini tengah hype sekarang, tapi ada coin-coin yang macam ni yang mana dia collapse sebab dalam smart contract dia tak big enough dan ada bugs dekat dalam tu. Still ada masalah lah bila dia tak secure. Tapi Bitcoin so far tak ada Bitcoin so far tak ada lagi yang berjaya untuk hack lah. Sebab sebagai orang yang bukan background tech sangat, Bitcoin ni dia punya info dia tu too confusing. Macam mana? Dia memang pertembungan di antara pro dengan kontra of Bitcoin memang berlama-lama dekat internet apa benda semua kan. Sampai tahap macam orang kata macam malah nak dengar. Sebab tu macam I think dia punya tu dia macam slow sikit apa benda. Tapi but I see potential in blockchain. Sebab ada salah satu projek yang sebelum ni saya terlibat. This one company dia buat LMS, Learning Management System, dan dia keluarkan pensijilan. Dan pensijilan tu di backup oleh blockchain. Maksudnya sijil tu memang itu je lah. Saya kata sebenarnya daripada projek tu yang saya nampak sebenarnya blockchain ni punya application luas sebenarnya. Dia punya sangat luas. Dan saya rasa benda tu yang membolehkan and hari ni kan orang selalu cakap pasal PRU, orang cakap pasal election, buat undian online. Orang takut benda tu akan jadi ada manipulation of data, bla 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 apa benda ni semua. Tapi saya nampak mungkin ke depan blockchain is the answer.
kepada mungkin voting, online voting. Benda tu kat situ kan. You know, maybe. Yeah, depan. Zul, ada apa-apa nak chip in? Betul. Dia banyak potensi dia pada teknologi kan, dan seperti Tuan Bukhari kata tadi, Bitcoin ni dia satu produk lah, produk ataupun use case of the technology kan. Macam internet ni dia satu teknologi tapi penggunaan dia luas. Ada orang buat e-commerce, ada orang buat video chat, ada orang buat WhatsApp kan, ada orang buat pelbagai aplikasi. Jadi use case dia banyak boleh guna kan sebagai ni untuk kegunaan orang. Cuma sekarang ni betul lah, dari segi hype dia tu memang orang nampak hype dari sudut yang kewangan tu, currency tu. Kerana the use case yang awal tu pun kerana 2008 punya crash kan. And then tak silap saya, Malaysia pun CIMB dah pakai blockchain punya teknologi. CIMB dah pakai Ripple kan. Dia pakai untuk network dia, untuk remittance kan. Jadi ramai orang tak tahu. Sebenarnya banyak company-company, even bank Malaysia pun dah pakai. Tapi yang besar-besar lah. Dan macam sijil tu, tak silap saya UIA ke mana UIA kan? UIA pun ada pakai juga untuk kira tamper proof lah, dia punya certification tu kan, dia register dalam tu. Actually ada lagi satu use case yang menarik macam dekat India, dia punya pejabat tanah, dia guna blockchain ni untuk register ownership untuk property tanah. Patutnya geran tu orang tak tipu lah. Baikkan kalau tanah tu panjang cerita dia. Betul. Panjang cerita Itu kan Kajang pernah banjir kan, pejabat tanah Kajang, file-file ni geran-geran habis tau. Jadi ada masalah kat situ. Tapi banyaklah, use case dia banyak. Tapi memang betul, kita boleh look into it and nak tambah sikit boleh? Boleh, sila. Yang use case yang actually yang hype, yang orang nampak in the big picture adalah dekat Dubai. Tapi sampai sekarang dia actually dia target on 2020. Dia nak jadi Dubai adalah the first blockchain city in the world. Dan dia kata dia akan buat, dia ada few step dia, saya tak ingat. Tapi one of that is become the paperless government. Semua lesen kereta, visa, pasport, semua tu dia akan masukkan dalam blockchain. Dan saya punya classmate ada seorang budak Melayu lah, saya punya classmate, dia hari tu dia duduk kat Dubai. Rasanya lepas COVID tu dia dah kena hantar balik. Dia terlibat lah dalam projek. Pasal dia memang dulu dia solution architect dekat bank negara. So dia dapat offer daripada bank dekat Dubai, dia terlibat dengan projek blockchain lah dekat sana. Banyak. Sambung. Itulah yang Dubai would be the first country the first city in the world yang akan implement benda ni. Ya. Dia begitu dia punya use case dia, when they do the blockchain, dia boleh jimat sebanyak 5.5 bilion dirham. Yang bersamaan dengan satu kos peminjaman Burj Khalifa setahun saja. Maksudnya setiap tahun dia dapat jimatkan kos pembinaan Burj Khalifa. Banyaklah kalau gunakan blockchain tu. So sila. Tambah. Dalam bercakap kan tentang penggunaan blockchain teknologi di Dubai, sebenarnya dia ada satu isu besar, paling besar, kenapa teknologi blockchain ni tak diguna ataupun tak disukai oleh banyak government. Sebab the basic ataupun the core untuk teknologi blockchain ni adalah transparency kan. Dan kita tahu bagaimana hubungan kerajaan dan transparency kan. Dan contohnya kalau dia letak transparency tentang bajet pembelanjaan, tentang everything you can see, semua orang boleh nampak on the ledger, because blockchain ni menggunakan public ledger. Jadi maklumat tu orang boleh access kan. Macam ada use case, saya pernah baca few papers tentang dia nak buat taxpayer boleh tengok dia punya tax money tu digunakan ke mana kan. Dan mungkin dia orang nak buat sistem voting, mana nak letakkan lebih bajet kat sini, macam dia orang nak tengok benda-benda macam tu. Dan benda tu sangat interesting, tapi dia agak too idealist lah untuk diimplementasikan. Okay, kita ambil satu soalan lagi daripada Puan Emma Izzati. Dia tanya, saya nak tanya apa masalah utama business tech developers macam Azizi dan Bukhari alami? Mungkin kepada Ajak jugalah, ni across board tiga-tiga. Okay, basically apakah masalah utama business tech developers? Mungkin boleh ceritakan
daripada aspek industri itu sendiri dan juga environment dekat Malaysia. Mungkin boleh ajak Azizi dengan Bukhari mungkin boleh kongsikan dengan kita orang apa masalah utama yang business tech developers alami. Okay, Azizi. Business tech dulu. Okay, saya jawablah sedikit apa yang kami pandangan peribadi sendiri jugalah. So masalah utama dia dekat Malaysia ni, saya rasa kita terlalu usahawan terutamanya, kita terlalu ikut trend, dan bila kita ikut trend ni maknanya kita ikut orang. So bila kita ikut orang, maknanya kita tak tahu apa benda yang sebenarnya kita kena buat. So menyebabkan business tech developer ni, kalau nak ikutkan kami ni boleh bagi solution macam-macam, nak buat A to Z lah, A to Z anything kita boleh buat. Cuma kelemahan dia, kenapa usahawan-usahawan tak mencari business teknologi ni, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perlukan. Mereka tak tahu nak start daripada mana, nak kena buat apa. So menyebabkan bisnes macam kami ni kebanyakannya kena, kalau boleh usahawan-usahawan yang ada masalah apa benda, masalah perniagaan diorang, bukan masalah dari segi teknologi sekalipun, masalah perniagaan diorang, kalau boleh jumpa kepada orang-orang macam kami, supaya kami dapat tahu identify masalah tu, dan barulah kami dapat memberi solusi penyelesaian software apa nak kena buat, sistem apa nak kena buat. So selagi usahawan tak berjumpa dengan orang-orang, dia bukan kami bertiga je, dalam Malaysia ni ada beratus lagi, beribu pakar IT. So kalau duduk Kedah boleh cari pakar IT kat Kedah. Selagi mana nak bisnes teknologi berkembang dekat Malaysia ni, sebenarnya usahawan ni kita punya backbone of the country sekarang, SME kita ni, SME, micro SME, semualah, kita semua usahawan lah. So backbone of the country, selagi tunjang belakang negara tak dihidupkan dengan betul, tak dijalankan dengan lancar dengan menggunakan teknologi, selagi itulah saya rasa dia jadi macam half paralyzed lah, lumpuh separuh jalan, separuh badan lah. So usahawan saya cadangkan, kalau ada yang siapa-siapa yang menonton ni, cari pakar, cari kawan. So tanya apa benda yang kena buat, masalah bisnes saya apa yang kena buat apps ke, kena buat sistem ke. So barulah negara kita, bukan business tech developer yang barulah negara kita sendiri, bukan saja usahawan tingkat dari lain, teknologi pada to the next level lah. Selagi usahawan tak mencari, saya rasa selagi itulah masalah ni akan berpanjangan lah. Dia orang tak tahu nak cari apa, tak tahu nak buat apa. Okay, sebelum minta ajak bagi pandangan dia, in your opinion, infra untuk tech development di Malaysia ni daripada skala 1 hingga 10 terbaik, 1 tu kurang baik, pada skala berapa? Infra untuk tech developers bermula. Kalau nak ikutkan infra dan juga kepakaran Malaysia, sebenarnya ramai yang saya tahu, dan infra tu utamanya memang bagus dah Malaysia ni. Cuma kenapa infra tu tidak dibaguskan lagi? Kenapa kepakaran kita banyak lari ke luar negara? Sebab kurangnya permintaan di Malaysia. Kurang permintaan di Malaysia ni daripada mana? Daripada SME kita lah. SME kecil atau SME besar. So menyebabkan bila kurang permintaan, banyak kepakaran kita dibawa ke luar negara, infra kita pun sama, tak dapat nak ditambah baik sebab kurang permintaan. Jadi saya rasa bermula dengan langkah kecil. Daripada SME, micro SME, kita wujudkan business tech punya ekosistem. Rasa perlu benda ni, suarakan kita punya expertise kita di belakang tabir ni, kita boleh bina. So menyebabkan kepakaran tak lari ke luar negara, kepakaran akan duduk stay dalam Malaysia, menyebabkan infra kita akan tambah baik sebab kepakaran kita makin ramai. So dengan adanya permintaan dulu. So tak nak kita SME, lagi-lagi time COVID ni kan, gunakanlah mungkin untuk identify problem, kita sama-sama identify solution dalam business tech ni. Baru infra dengan kepakaran tak lari ke luar negara. Mungkin siapa ajak mungkin apakah masalah utama yang dihadapi dalam macam dia kalau ikutkan ada tiga benda: people, proses, teknologi. People ni adalah kita.
kita ni tak kisahlah kita ni Makcik Kiah ke, Pakcik Lim ke, niaga apa ke, kita kena define siapa kita sebenarnya. And then proses ni menentukan macam mana kita nak deliver kita punya produk atau servis. Kalau kita tak boleh nak define, kita pun tak tahu siapa kita sebenarnya, apa benda yang kita buat selama ni. And then teknologi ni adalah enabler. Sebab teknologi ni adalah man-made. Buatlah macam mana pun kat dunia ni, saya punya pegangan, you nak minta apa, you boleh minta. Whatever you boleh minta. Nak tanyalah developer, Cik Azizi ke Cik Buhari ke, teknologi memang kita boleh buat develop. Satu benda yang kita boleh buat itu which is Al-Quran. Itu saya memang selalu pegang lah pada bila jumpa customer ke apa kan. So kena identify people, proses teknologi. Contoh dalam organisasi yang penting kita kena define siapa orang kat dalam organisasi. Ada pegawai ke, kerani ke, bos ke, apa sebenarnya dia nak capai. And then apa peranan masing-masing. Sebab mereka semua yang kat dalam organisasi ni akan guna sistem. Kalau pekerja bawahan mungkin dia kena update sale. Kalau bahagian supervisor mungkin dia nak tengok data, nak analyse. Dekat bahagian bosses mungkin dia nak kena buat some decision. So bila dah identify people punya siapa watak-watak kat dalam syarikat atau organisasi, and then kita identify apa role, apa tugasan dia kena buat, then baru kita boleh define, okay in this case kita perlukan teknologi sekian-sekian. So most kebanyakan business macam Cik Aziz cakap lah, kadang-kadang orang kita ni malas mencari and then dia nak macam-macam. Contoh macam, yalah dia tengok ada aplikasi ni macam best, tapi dia terus buat pembandingan seolah-olah macam everything dah boleh automate A to Z. Ada setengah pula yang dia macam pening-pening. Dia tengok yang ni best, lepas tu yang tu best, lepas tu dia pernah attend mana-mana punya so-called sifu ni yang buat kelas, dia kata oh you wajib ada sekian ni. Lepas tu dia pun tak boleh nak define, dan last kali dia back to the kita panggil dinosaur punya proses which is very manual. Bila dia kata kenapa tak guna sistem, oh kita orang dah beli tapi kita orang rasa macam tak best lah pasal macam susah. Tu kadang-kadang masalah orang kita ni, dia dah beli sistem yang whatever sistem yang kita namakan, dia tak praktis guna. Bila dia tak praktis guna, dia pun tak boleh nak ubah proses cara kerja. Katakanlah cara kerja untuk dia settlekan satu tugasan ni mungkin ada 10 step. Dengan gunakan sistem ni dia mungkin boleh jimat 3 step, dia boleh buat 7 step. So masalah bila ada 7 step ni, kadang dia tak ready nak adapt 7 step ni. So benda ni dia akan berkait sampailah daripada bos kata okey lah susah lah nak buat saya nak buat ni, bos pula jenis yang terlalu lenient, bagi sangat muka dekat budak-budak. Last sekali kadang-kadang ada setengah bos yang macam dia tak kisah pun budak-budak dia nak play around dengan whatever the process ni, eventually benda tu akan tambah cost. Mungkin dia tak nampak hari ni, mungkin benda tu akan nampak seminggu selepasnya, atau sebulan selepasnya, atau beberapa tahun selepas tu. Tapi percayalah kalau kita tak boleh nak tukar mindset, kita pun tak boleh nak adapt, and then pakailah sistem macam mana pun, benda tu tak akan berjaya. Yang penting people, proses, teknologi. Okay, before we go to Buhari untuk dapatkan ini pandangan, ni ada satu komen ni lalu tadi yang menarik tentang local tech, dahulukan local tech. Okay, saya berpendapat, saya rasa even our not just tadi kalau tadi Azizi dia fokus kepada ada gap between SME dan juga tech developers di mana tak ada minta bantuan ataupun apa kata untuk sinergi tu tak ada. Okay, then we go up. Kalau tadi SME kita go up pula, what about agencies, government agencies or even GLCs? Adakah anda merasakan tak cukup mereka tak cukup support local tech ataupun local talent? Kan? Benda ni I have my fair share of stories lah. Maksudnya siapa yang buat tag and what not, and rasa macam dianak-tirikan dan sebagainya. But untuk you all yang buat tag di Malaysia ni, do you think that even the agencies, GLCs or even the government itself tak nak pakai local tech sendiri, asyik nak pakai kat luar je? Dah lah training pun pakai Mak Saleh nak buat
team building apa pakai Mat Salleh. Local tech pun dia ambil Mat Salleh. So betul ke benda ni? Dia isu dia yang pertamanya kebanyakan agensi-agensi yang besar lah, JLC dan sebagainya, yang besar-besar ni macam Petronas dan sebagainya apa kan. Kebanyakan yang besar ni diorang ambil teknologi-teknologi ekspertis luar sebab alasan lah, kenyataan yang sebenar-benarnya kepakaran kita kurang, ekspertis kita kurang. Mungkin dalam certain area tu ada ramai tapi setengah area lagi kurang, so menyebabkan dia ambil yang luar. Tapi oleh kerana praktis tu dah dilakukan sekian tahun, berpuluh tahun dah buat, asyik kepakaran tu tak ada, dia ambil pakar-pakaran luar. So sampai kesudahlah pada pandangan saya, kepakaran tu tak dibina dalam Malaysia. So saya rasa so saya rasa kalau bermula dengan kita support local tech ni, usahawan-usahawan yang buat teknologi company ni, kita support daripada bawah, so barulah kepakaran dia dalam bidang tu. Sebab kita bagi dia peluang buat. So selagi kita tak bagi Malaysia peluang, kepakaran dalam negara kita peluang, bagi saya bila ada je pakar tu, dia lagi pergi luar negara. So pakar dalam Malaysia tu memang hilang. Dia pergi mana? Pergi Google, pergi Silicon Valley, Facebook. Semua yang pakar kita semua dah duduk luar negara lah, duduk US, duduk Singapura, duduk luar lah. Kita ni tak adalah short sangat pakar, cumanya pakar kita kebanyakannya dah keluar lah. Dah keluar. Brain drain. Dah keluar dah. Bagi support betul-betul pada local tech, kepakaran kita stay dan berkembang kat situ. Saya rasa tak lama memang Malaysia pun akan jadi one of the country yang technology provider yang hebat lah. Sebab kita sebenarnya ramai pakar, cuma pakar kita ramai lah keluar negara tu isu kita tu. Ya, macam tadi lah yang Cik Buhari kata, kan dah ada cooperation dengan UMP, dah ada expertise blockchain. Boleh je macam saya pun pernah menulis kat saya punya wall Facebook, which is saya recommend why not PBT yang ada sekarang ni apply dulu blockchain tapi gunakan use case yang paling simple. Try adapt or buat whatever so-called integration dengan existing system. And then try guna dulu pada skala kecil macam mana blockchain ni boleh selesaikan satu isu dengan use case tersendiri, and then kita tengok macam mana dia punya pergi. Kalau benda tu sukses, then baru upgrade. And then tapi itulah bila macam kita saja nak kacau pejabat tanah, saya pun banyak juga kerja dengan otai-otai lama lah. Kebanyakan ada je yang pernah terlibat sistem pejabat tanah. Pejabat tanah ni tak tahulah, company punyalah banyak yang dah pernah terlibat, daripada company Tan Sri A, Tan Sri B, Tan Sri C, semua ada kroni-kroni dia sendiri, semua pernah terlibat. Kebanyakan yang gergasi ni pernah terlibat lah dengan sistem pejabat tanah ni. And then memang ramai yang otai yang saya jumpa, dia kata rasanya Malaysia ni kalau kita tak ubah mindset, sampai kiamat lah sistem pejabat tanah ni akan jadi manual. Dia sebagai contoh, macam saya pernah tanyalah member yang ada banyak tanah-tanah yang waris ni kan, pernah ada, saya tak tahulah cerita ni betul atau tak lah, tapi ini member sendiri yang cerita, di mana rasa saudara dia sendiri ke apa kan, sebabkan orang ni dia tak aware yang dia ada tanah, and then dia tak bayar cukai. And then sampai satu stage orang lain pula yang katakan satu stage dia tak sedar ada orang lain yang dah bayar cukai, and then orang lain tu boleh macam take over ownership tanah tu. So benda ni bagi saya nampak sama ada orang dalam pejabat tanah tu sendiri yang terlibat, dia kautim dengan orang yang bayar, and then of course lah orang yang bayar tu bila dia punya modal mungkin 1/10, dia bayar sikit-sikit levy tanah tu, and then dia dapat ownership tanah tu, dia dah kalau dia nak jual pun dah banyak untung kan. So banyak sangat isu keterisan. Kadang bila bercakap pasal isu keterisan urusan kerajaan ni, ada je orang kata Menteri A lah, Menteri B, Menteri C, tapi bila saya pernah lah duduk dengan kawan-kawan BA yang lain, kenapa apa semua tu, kadang-kadang bukanlah nak kata so-called ahli politik yang A, B, C, D ni yang terlibat pun, pegawai dekat kerani kaunter tu pun tak ada je yang terlibat. Saya tak boleh nak nafikan benda ni, walaupun mungkin ada setengah tu yang terasa, tapi ini hakikatnya yang berlaku, sehingga kan menyebabkan benda tu akan jadi buruk juga pada komuniti IT, which is come back to the same question, mengatakan kat mana kita punya local talent kita bersepah, memang ramai.
Saya boleh faham sebab basically system developers, especially system developers, bila you nak create system, you kena tahu back end. Bila you tahu back end, you nak kena buat dia punya wireframe and whatnot. So semua proses ataupun semua apa yang berlaku is in front of you. That's why saya suka borak dengan system developer ni. Sebab bila dia masuk, dia yang tahu semua benda. Sebab dia yang pandang daripada bird's eye view dan semua benda macam mana dia nak connect kan. So basically I do understand your apa orang kata disappointment of apa benda ni semua. Good sharing. Okay, anyway last to Bukhari tentang tadi balik kepada soalan tadi, apakah masalah? Okay. Masalah yang tadi dia ada oleh business developer, business tech developer di Malaysia. Actually kalau macam Ajak dengan Azizi mungkin dia more on the tech lah, very detail on that. Saya more on the consultant fundamental. Benda yang fundamental lah. Benda yang saya nampak dekat diorang, masalah yang happen, one of our big project adalah human resource. Walaupun time COVID ni kita nak dapatkan pekerja pun susah. Ini masalah yang kami nampak yang ada sampai sekarang. Sebab tu yang bila kita nak perkenalkan blockchain, the first thing yang kita kena ada adalah human resource, orang yang ada kebolehan pasal blockchain. That's the first reason kenapa kita tie up dengan UMP. Kita nak buat blockchain, the first adalah sebab dalam software, dalam sistem, buat sistem, benda yang paling mahal adalah human resource. Banyak benda pun, banyak gaji developer pun nak bayar. Itu je sebenarnya. Lepas tu kira dia punya man hours. So untuk create the sustain tech yang ada dekat Malaysia, contohnya pasal blockchain, sebab the blockchain is very new dan kebanyakannya expert ada kat luar. Sebab tu kita buat diploma blockchain ni lah, promote sikit lah. So nanti bolehlah siapa-siapa yang nak dengan UMP. Itu yang kita nampak human resource. Terus. Itulah yang second adalah pasal local talent lah. Macam Ajak tadi beritahu tadi, bila kita pernah ada experience jumpa government untuk kita terangkan dekat bahagian kesihatan untuk kita blockchain dengan benda ni. Tapi dia mungkin pangkat bawah tu semua kan. So dia punya discussion sampai situ je, tak ada next, tak prolong. Kemudian minggu selepas tu Kementerian Kesihatan Umum dia akan buat satu sistem yang berteraskan blockchain. Kita nampak macam dia curi idea kita. Dia curi idea kita, dia posting dekat dia punya kroni. Itu yang ada timbulkan frustration sebenarnya dekat pakar-pakar tech kita sebenarnya. Dan akhirnya orang pergi macam Aziz begitu, kita pergi kat overseas, pergi kat sana kat mana, padahal kita memang power. Kalau pasal company yang hebat, company pun kita ada yang hebat macam Aerodyne kan, number 3 in the world yang control the service provider for the drone. Kita memang hebat, orang Melayu kita. So kita ada talent orang Melayu kita yang create, yang buat menara jam dekat Mekah tu, company Jerman, tapi dia punya ketua jurutera dia orang Melayu kita. Kita ada kepakaran, orang Melayu kita ada benda ni. Tapi tidak digunakan secara meluas. Kerajaan masih lagi My Sejahtera apa semua pakai yang sorry saya dah sebut, pakai yang overseas punya, tak guna yang local punya. Padahal kita ada kepakaran. Kalau ada pihak kerajaan yang sedang mendengar dengan rayuan suara hati. Benda ni bertahun-tahun. Dan kalau saya bawa lah seorang dua jurutera dalam ni, sebab hari ni banyaknya dalam bidang software, yang hardware pun, yang dalam automation, orang kata machineries dan sebagainya pun mungkin ada menyimpan rasa yang sama benda tu dekat situ. And mungkin saya nak tambah lah sebab tak ada wakil daripada orang kata hardware, jurutera untuk automation. Satu lagi mungkin yang saya nampak isu tech development dalam Malaysia ni, I'm talking about one university. Saya pergi dekat satu event iTech ni. Kalau siapa yang biasa pergi iTech tahulah, maksudnya semua inventions from university, schools, agencies in Malaysia dia akan promote dekat situ lah. So satu universiti ni dia memang sangat terkenal, dia punya School of Mechanical Engineering memang terkenal, memang power.
Tapi saya jumpa dengan satu daripada universiti yang sama, dia buat satu blok butter tau, batu butter punya blok ni. Dia buat daripada bahan buangan, lagi ringan, lagi murah, lagi tahan lama daripada batu-batu sedia ada. Dan bila saya tanya dia, so benda ni dah commercial, dia kata tak boleh commercial sebab dia tak boleh nak mass produce. So saya tanya, mass produce ni masalah dia bahan mentah ke apa? Dia kata no, we don't have machineries. And I'm like, korang macam korang punya School of Engineering antara yang the best in Malaysia kan? So kurang synergize kat situ pun ya. And then kalau siapa yang biasa dengan universities mungkin akan tahu ada ini komplain-komplain lah yang orang kata macam banyak ni kita punya tag, kita punya prototypes yang sangkut dekat store dan sebagainya. So there is an issue. Benda ni bukan kita nak salahkan siapa benda ke, tapi tech development in Malaysia there is an issue yang mungkin kalau ada daripada mungkin pihak Musti yang dengar, pihak YB Menteri yang dengar, orang kata nak tengok kepada isu-isu ni dan tolong untuk bangunkan bersama kat situ. Okay, so lagi sekali hari ni Ada lagi? ada tambah. Okay. Tambah sikit tak sajalah. Kita duk dengar kan, duk tambah-tambah je lah kan. Macam pasal pakar-pakar tu saya yakin kita ni, sebab saya tak tahulah, macam tuan-tuan semua mungkin lebih berusia sikit daripada saya kan. Tapi zaman saya membesar dulu, kalau kau buka TV, radio kan, lagu pakar IT. Kat mana lagu tu? Kan? Kalau ingat lagi kan tahun-tahun tu. Wah, tu lah tak tahu dah. Okay, jadi saya rasa memang and then over the years kita banyak melahirkan kan bidang-bidang IT, pakar, dan cumanya saya rasa cabaran satu lagi on the literacy part lah. Our people pun ada certain macam tadi cakap pasal usahawan kan. Ramai yang tak faham macam mana tech boleh membantu bisnes mereka kan. Sebab 2 hari lepas ada soalan daripada bisnes kan. Dia tanya macam zaman COVID ni macam mana nak increase growth tanpa menambahkan pekerja sebagainya kan. Jadi saya komen kat dia kan, boleh tengok episod malam ni. Harap Johor Mat ni dia tengok lah malam ni, mungkin dapat idea daripada Tuan Azizi ke Tuan Razak ke Tuan Bukhari macam mana kan. So itulah menambah-nambah sikit kan literacy on technology itself. Okay, so malam ni pun kita overshoot. Ini rancangan kita sejam je. Kita dah dekat sejam 20 minit. So masa pun ada dekat pukul 11. Kepada semua yang menonton, kepada semua yang komen, yang berkongsi di FB dan mungkin di Twitter masing-masing, kami ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami malam ni. Kepada Razak, Bukhari dan Azizi, terima kasih kerana sudi meluangkan masa, banyak input dan macam topik-topik lain juga. Topik ni dia macam sejam ataupun sejam setengah memang tak habis cakap lah, tak habis cerita. Tapi saya yakin mungkin on behalf of all technopreneurs out there, mungkin kata isi hati tu dapatlah sedikit sebanyak didengari oleh orang ramai, di mana technopreneurs ni memang teringin nak membantu terlibat. Dan I'm sure benda yang paling annoying untuk technopreneur ni, especially orang yang tech ni, ialah bila dia tengok benda tu, dia dah nampak solution and it's simple solution tapi tak dapat nak buat. Benda tu macam grammar Nazi lah, dia betul je benda ni, macam typo kan, betul. Geram nak cakap. Geram je benda tu kan. Okay, so segala yang baik itu datang daripada Allah, yang terkurang terkasar bahasa, terlebih cakap itu datang daripada kami sendiri. Salah dan silap mohon maafkan. Terima kasih semua kepada panel semua, terima kasih kepada co-host saya Zulhafi, terima kasih. Nami dengan Khalid dah terkeluar awal lah. Dia dah surrender awal. Okay, terima kasih semua. Dan kepada penonton, kita jumpa balik Isnin. Isnin ni kita cerita tentang Bumiputera dan pelaburan. Orang selalu kata pelaburan ni kurang orang Melayu terdedah, especially hartanah dan juga saham. Jom kita dengar Isnin ni apa topik Bumiputera dan pelaburan. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.